Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, insya-Allah masa yang sangat pendek untuk mempelajari sedikit sebahagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati, beri kita hidayah, dan setiap hari bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita dah bincang tentang kenapa keperluan kepada memiliki akan kalimah agung tersebut. Jadi, kalau kita lihat, kalimah ini adalah, kalau kita fikirlah, kita lihat, dia adalah harta pusaka kita. Seperti harta yang kita ada pada kita, kalimat ini. Orang yang tak ada kalimat ini macam dia tak ada berharta. Sebenarnya saya ada sebut bahawasanya kalimat ini adalah, kalau kita sebut zaman sekarang ni vaksin untuk COVID-19, kalimat ini juga kita umpamakan seperti vaksin juga, kerana dia merawat, menyembuhkan segala penyakit-penyakit zulmat yang ada dalam jiwa dan sanubari hati, sanubari kita. Maka sebab itulah kita kena tahu, kita kena kenal, kita kena faham, dan kita kena terima kalimat syahadah ini supaya dia berada di dalam hati sanubari kita, di dalam kalbu kita. Kerana kalimat ini sangat agung. Mana-mana hati yang menerima kalimat ini, maka akan bersinarlah hati-hati mereka itu. Ini satu perkara yang sangat-sangat penting. Semalam kita dah banyak bincang bagaimana orang yang meninggalkan kalimat-kalimat ini. So, jadi pagi ni kita nak intro je. Saya nak perkenalkan dulu tentang keperluan-keperluan kalimat. Kenapa kita perlu kepada kalimat syahadah ini. Baik, kemudian kita lihat kalimat yang kita nak bincang sekejap pagi ni, kalimat syahadah. Tapi yang ini dipanggil kalimat thayyibah, yang didahului dengan pengertian makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa konten dia? Apa kandungan dia? Kalimat ini. Jelasnya kalimat ini adalah suatu pengakuan, iaitu tiada Tuhan yang sebenar disembah, yang sebenar-benarnya disembah, melainkan Allah. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. So, kalimat ini di dua je. Kalau kita sebut kalimat syahadah, kalimat sebenarnya kalimat yang sama je. Cuma perbezaan dari segi sebutan. Kalau kita mulakan dengan kalimat syahadah, dia ada asyhadu kat depan tu. Ni cuma pagi ni kita nak bicara tentang pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sebelum ni semalam kita masuk kata asyhadu. Asyhadu itu adalah pengertian satu penyaksian, suatu pengakuan, suatu perjanjian yang dilakukan oleh mana-mana hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apabila berjanji dengan Allah, bila kita kata asyhadu tu, kita telah beristihar, membuat pengakuan perjanjian kita dengan Allah untuk menyembah Allah dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara penting yang kita nak kena faham. Bila berjanji dengan Allah tu tak boleh mungkir dah. Sebab tu dia jadi munafik bila mungkir janji dengan perjanjian kita tu. Tak, yang Nabi sebut tu, bila berjanji mungkir ia. Mungkir asal janji ni nak sembah Tuhan, tapi tak sembah Tuhan, sembah taghut lain daripada Tuhan. Itu mungkir janjilah tu. Sebab mungkir janji itu bukan saja dengan makhluk, tetapi juga dengan Allah Ta'ala. Bila kita tak kenal kalimat itu. Jadi secara ringkasnya pagi ni kita nak
kenal sedikit-sikit bagi boleh faham dulu. Dan dalam kalimat ini, apa kandungan dia? Itulah kandungan dia iman, Islam dan ihsan. Jadi kaedahnya, adabnya kita nak terima agama tu, itu dia kena mengucap. Bila kita mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita iqrar bil lisan dengan lidah dan dibenarkan dengan hati. Maka dengan pengakuan kita tu, perjanjian kita mengenal, bersumpah bahawa tak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah Allah, yang kita benarkan dalam hati, maka kita telah menjadi Muslim. Bila syarat jadi Muslim, apa kita kena belajar? Bukan sekadar jadi Muslim, kena jadi mukmin, kena jadi muhsin. Maka konten dalam itu adalah iman, Islam dan ihsan. Ini yang jelas, yang kita kena faham bila dalam pengajian kita tu nanti. Inilah ilmu-ilmu yang kita nak ambil kira, kan, tentang Allah dan Rasul. Dia banyaklah benda-benda ni kalau kita tengok daripada segi isi kandungan dia tu. Sebab itulah kalau kita perhati baik-baik, kehidupan kita ni, akhir sekali punya seronoknya atas dunia ni, last sekali kita mati. Bila mati tu, dunia tu dah tak ada nilai dah sebenarnya. Tapi kenapa kita melihat dunia tu sangat bernilai? Sebab kita cintakan dunia. Kita rasa sayang harta kita. Sedangkan semua tu pinjaman kepada kita semata-mata. Allah bagi untuk kita guna sekejap je, sementara kita hidup. Lepas tu bila mati kena tinggal habis. Yang kita bawa hanyalah sehelai kain putih. Kain kapan yang 5 lapis tu. 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis itu saja kain. Lapisan-lapisan kain yang ada. Lain semua kita tinggal. Kita bawa apa balik? Kita hanya bawa amal yang soleh, anak yang soleh, dan amalan kita, sedekah jariah dan sebagainya. Jadi mana indahnya dunia? Tak ada apa. Sebab hanya untuk diuji. Tapi di mana kesilapan kita? Bila kita meletakkan dunia tu dalam hati kita. Sikit-sikit dunia, sikit-sikit dunia. Sebab apa? Dia sebab punca dia sebab kita tak kenal Tuhan tu yang kita sembah. Kita tak tahu kenapa kita dihidup ke dunia ni. Kalau kita faham kenapa kita dihidup di dunia ni, kita tak jadi macam ni. Tak jadi raflah macam ni. Tak jadi lara macam ini. So kita akan cuba buat yang terbaik. Sebab ni persoalan iman. Persoalan Islam. Persoalan ihsan. Tiga-tiga ni ada dalam konteks yang dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan kita mengetahui, kita mempelajari, kita mula faham. Kan? Bila kita dah kenal Allah tu, maka dunia tu kita dah tak pandang lagi dah. Sebab tu tak boleh letak dalam satu tempat hati kita tu dua benda yang berlawanan. Allah pun kita nak letak, dunia pun kita nak letak. Bila kita letak Allah, dunia tak ada. Letak dunia, Allah tak ada. Jadi kena buat pilihan lah. Maksudnya kalau letak Allah situ, dunia tu dah tak ada dekat situ. Duduk atas dunia, buatlah kerja dunia yang patut kita buat. Tapi bukan cinta kepada dunia tu. Sekadar buat, tapi tidak memasukkan dunia tu ke dalam hati kita. Hidup-hiduplah atas dunia ni, tak apalah, buatlah kerja dunia. Bila kita tahu benda tu, kita tak nak ke dunia tu, apa saja yang berkaitan dengan dunia, yang dinamakan dunia, iaitu satu keindahan, keseronokan yang dilayak oleh nafsu-nafsi kita tu dunia lah tu. Imam Ghazali kata, ad-dunya fil ghurur, dunia tu tipu daya. Ditipu kita. Bila kita faham bahawasanya seronok atas dunia ni bukan mendatangkan pahala, malah mendatangkan keburukan, kebinasaan atas kita. So kita tolak. Bukan tak boleh kata nak pergi Maidin. Bukan tak boleh nak pergi sonok-sonok tu, nak pergi pantai ke. Boleh. Tapi kena jaga, jangan jadi dunia benda tu. Jadikan ibadat. Pergi kalau nak pergi riadah dan sebagainya. Memang disuruh dalam Islam untuk riadah. Tapi bukan berlebih-lebih. Berseronok sangat lebih. Pasal kita terlalu melayan dunia. Sehingga kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita tak kenal langsung. Itu berat sangat-sangat. Bab dunia ni kita absorb, kita serap dalam jiwa kita ni begitu hebat. Sehingga kalimat tu kita tak kenal dah siapa Tuhan kita semua, siapa Muhammad. Sedangkan kalimat inilah yang nak menolong kita di akhirat besok. Kalau tak ada kalimat ni maka jadi syirik. Nampak simple kan? Nampak simple. Tapi cukup rumit. Kalau kita tak ambil
Orang kata tak belajar betul-betul. Sebab tu kita tak boleh main-main benda macam ni. Tak kira lah orang muda ke orang tua ke. Kan? Jangan ingat orang muda tak payah belajar. Tunggu tua nak mati baru belajar. Tua muda ni teknikal je. Orang mati sekarang mana kira tua muda. Kena langgar daripada mabuk lah. Semua tu alasan je. Asbabnya. So jadi kita jangan buang masa. Yang tua tu mujur lah Allah bagi panjang umur. Yang muda tak semesti lagi dia sampai ketua boleh-boleh hidup. Jadi kita ambil masa. Bila ada masa peluang tu kita belajar dah cepat-cepat. Kita bagi kita faham. Sekurang-kurangnya dalam hati kita dah tertanam dah. Tersemai dah kalimat tayyibah ini. Dan benih-benih tu dah mula menyubur. Sebab kalimat ni bila duduk dalam hati tu dia subur. Macam mana benih pokok yang subur di dalam kawasan sawah padi. Contoh pokok padi lah tanam. Air cukup, baju cukup. Tapi tengok padi dia, hasil dia macam mana. Sama dengan kita pun kalau kita tanam benih kalimat tayyibah ni dalam hati kita. Dia akan keluar hasil yang baik. Cuba tanam pokok air tak ada, tanah berteruk. Tengok apa jadi kat pokok tu. Buruk naik dia. Macam mana bertempat tu, begitulah hasil dia. Kita pun macam tu jugalah. Kalau kita nak elok, nak comel, jaga elok kalimat ini. Ini sebagai kita nak mulakan kuliah pagi ni. Ini sebagai mukadimah. Wallahualam. Baik, jadi apakah isi kandungan kalimat La ilaha illallah? La ilaha illallah. Kalau kita sebutkan, kalau perkataan tu La ilaha illallah. La tu tiada. Jadi secara ringkaslah kita bercakap lah. Makna yang benar dari kalimat tersebut bukanlah untuk menetapkan bahawa Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi kita rezeki dan mengatur urusan alam semesta. Bukan itu maksud dia. Maksud sebenar itu adalah tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya, yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada. Penafian tu tidak ada itu berarti penafian. La tu la nafi. Nafi tu ilaha tu adalah yang dinafikan. Pada kalimat ilaha tu yang dinafikan. Kalimat la tadi kalimat penafian. Penafian ilaha tu yang dinafikan. Manakala illa tu kalimat isbat. Isbat ni menetapkan. Isbat tu maknanya dia menetapkan. Allah tu yang diisbatkan. Itu maksud dia. Itu kalimat tu sebab tu dalam kalimat ini dipanggil dia kena menafikan dulu. Dan ada zikir-zikir yang disebut sebagai zikir nafi isbat. Nafi isbat inilah zikir dia. La ilaha itu penafian. Illallah tu pengisbatan. Menetapkan Allah tu Tuhan yang kita sembah. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu. Jadi ada penafian dan pengisbatan. Itu maksud kalimat itu. Jadi di dalam kalimat itu apa yang kita nafikan? Tidak ada Tuhan. Nafikan tidak ada Tuhan. Maknanya tak ada zat yang menyerupai-akan zat Allah. Sekira-kiranya kita kena nafikan kalau ada zat yang serupa dengan zat Tuhan tu. Itu nak dinafikan. Jadi penafian di sini tak boleh kita nafikan pokok ke, tokong ke, matahari ke, langit ke, bulan bintang ke. Yang tu tak termasuk dalam perkataan penafian tu sebab yang tu bukan Tuhan. Jadi tak boleh kita nak nafikan Tuhan tu pokok tu, yang tu bukan Tuhan tu, tak perlu nafi pasal yang tu makhluk. Yang nak dinafikan ni sekira-kiranya kok-koklah kata orang kalau ada Tuhan ni zat yang sama dengan zat Allah. Itu yang nak dinafikan. Itu nama dia nafi. Bila diisbatkan tu ditetapkan Allah tu yang kita tetapkan. Allah tu Tuhan yang disembah. Tuhan yang kita sembah tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mana? Allah tu isim, nama bagi zat. Hakikatnya zat Tuhan tu yang kita sembah. Zat mana? Zat yang wajibul wujud. Zat tu yang kita nak kena sembah. Lepas tu yang ni yang kita kan kena belajar ni. Jadi kita kena faham perkataan itu. Jadi la ilaha illallah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Allah tu yang mana? Allah pada nama dia ke, pada sifat dia ke, pada perbuatan dia? Tak, zat dia tu. Maka perbuatan dia, nama dia
nama, perbuatan dia, sifat dia bergantung kepada zat Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya zat tu lah yang Tuhan yang kita nak sembah tu. Maka nama khusus bagi zat itu adalah Allah. Manakala nama-nama lain banyaklah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Itu nama-nama bagi sifat dan bagi perbuatan Tuhan. Jadi ini yang kita nak. Maknanya target kita, penyembahan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu zat Tuhan. Itu secara ringkasnya. Jadi bila kita faham pengertian kalimat La ilaha illallah ni, mudahlah kita yakin, kita yakin dan kita yakin bahwasanya Tuhan yang sebenarnya kita semua tu tak ada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada iblis datang, syaitan akan datang buat masuk kat kita, kan? Dia kata itu, kata inilah, kita tolak cepat-cepat, itu bukan. Sebab Allah tu lah Tuhan yang kita sembah. Sebab syaitan ni pun kuat juga, dia duk main kacau kita, bagi kita kacau tentang, keliru tentang makna ketuhanan ni. Sebab tu benda-benda macam ni dia kena mengaji, dia kena faham betul-betul, kan? Kalau dia tak faham, dia blur lagi. Dan akhirnya, kita sembah siapa pun kita tak tahu. Tuhan yang mana satu kita sembah. Dan Allah tu yang mana? Kita dah tak faham. Ni secara ringkas kita sebut. Okey, baik. Wallahualam. Baik, kemudian lagi, daripada kontens dia, kandungan kalimat La ilaha illallah ni. Jadi dari pemahaman terhadap yang kita bincang tadi, makna penyembahan tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah tu. Jadi, apakah konsekuensi dia? Kesan dia kepada orang yang, keadaan orang yang telah mengucap atau yang telah mengikrarkan. Iaitu dia kena menyucikan ibadat hanya kepada Allah. Semua perbuatan, semua pekerjaan yang dia buat, tak boleh lain daripada kerana Allah. Mesti dibuat kerana Allah. Nak tidur, nak makan, nak minum, nak beribadat, nak bekerja, nak menolong orang, apa saja aktiviti perbuatan dia, maka dia kena halakan satu yang kerana Allah. Mana dia buat ni bukan kerana keduniaan, bukan kerana untuk mengampu-ngampukan orang, bukan sebab itu sebab ini. Dan tak boleh menunjukkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Tuhan. Mesti semua kullu, semua totally, semua mesti kepada Allah SWT. Tak kiralah siapa pun mereka, sama ada dia malaikat, dia nabi, orang soleh ataupun jin. Kita of course lah, kita ni manusia dah tentu dah, kan? Jadi nabi dalam kalangan manusia, orang soleh kalangan manusia, malaikat bukan. Tapi malaikat dan jin juga harus menyembah Tuhan juga. Tidak boleh menyembah Tuhan lain pada Tuhan Allah. Tetapi jika di satu sisi, satu keadaan, dia mengucapkan kalimat tauhid, tapi di sebahagian yang lain, di waktu yang lain, dia beribadat kepada selain Allah, contohnya menyembah syaitan, ataupun menyembah dunia, tentulah dua hal ini menjadi satu kontradiktif, benda yang bercanggah. Benda yang bercanggah. Maksudnya pengabdian ini, ibadat ini, ubudiyah ini hanya mesti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil mengabdikan diri kepada Allah. Apa aktiviti yang kita buat. Ini yang susah ni, kadang-kadang bila kita buat kerja ni, bila kita tak tahu Allah Ta'ala ni, kita suka pergi ke lain. Kita buat plan, niaga, kita buat apa saja, kita dah nawai itu dah kita. Nak nipu orang lah, kerana plan kita betul. Bukan kerana Allah. Kadang-kadang kalau tak kerana Allah ni, kita tak dapat duit kononnya kita cakap. Oh tak boleh lah ni bisnes. Ya bisnes tak apa, buat apa pun tak apa. Memang ada keuntungan, kita berniaga ada untung. Tak ada masalah, ambil untung tu. Tapi jangan niat dengan niat nak tipu orang. Kita tolong orang. Kerana apa? Kita pergi kerja. Kerana apa orang cakap? Oh, kerana mencari rezeki. Dah, lari dah. Patutnya kerana Allah. Hak buat rezeki itu Tuhan bagi. Jangan kita buat kerana mencari rezeki. Bila kerana mencari rezeki itu, dia bukan pergi kepada Tuhan. Sedangkan perbuatan kita, pergi kerja kita tu adalah ibadat. Sebab tu kita nak faham, bila kita tak ada niat kepada ibadat kepada Allah, maka kita niat sebab mencari dunia, mencari rezeki sebagainya. Untuk anak-anak lah semua terjawab. Yelah betul lah benda tu. Itu tanggungjawab kita. Tapi niat kita tu kerana siapa kita buat ni? Kita pergi bekerja di Kelang, pergi bekerja di kementerian, di jabatan kerajaan dan sebagainya. Untuk apa? Kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Kerana ibadat kita kan? Kita beribadat kepada Allah. Kita buatlah kerja kita kan. Memanglah bila kerja kita tu dibayar gaji, tak apalah. Tapi gaji itu halal atau haram. Kalau ada menipu,
Pukul 8 masuk pejabat, pergi minum kopi. Dah sejam, pukul 9 masuk pejabat. Curi masa itu, tu kerja kerana Allah ke kerana apa? Contoh, ngelak, ngulat, semua cukup. Jadi maknanya kita boleh tetap faham konsep ketuhanan tu, penyembahan tu. Macam mana kita nak mengabdikan diri kepada Tuhan. Walaupun kita bekerja, tapi apa yang diberi amanah kepada kita, itu tanggungjawab kita. Kita buat kerja kita, pasal kita dibayar gaji untuk itu. Dan kerja itu semata kerana Allah. Gaji orang bayar pasal kita kerja buat bagi pihak majikan kita. Tak ada isu yang itu. Yang susahnya nak meletakkan kerana Allah tu macam mana. Maka bila kita letak kerana Allah, maka tak timbullah, tak berlakulah unsur-unsur rasuah, penipuan. Hari ni tengok dalam politik, dalam kerajaan sebagainya, kita sedih kita tengok. Kan? Rasuah ni tak larat, tengoklah mahkamah tu. Hari-hari bicara tentang rasuah sana, rasuah sini. Pasal apa? Pasal orang tidak bekerja kerana Allah. Kan? Dia bekerja sebab ada sebab. Orang berebut tempat politik sebab nakkan kuasa. Kuasa orang nakkan duit. Orang nakkan kekayaan kat situ. Orang nakkan kemewahan kat situ. Jadi kalau orang bekerja kerana Allah, bukan macam itu. Dia hilang kuasa, dia tak ada kisah. Tapi kan tak boleh. Ini pun satu hal juga. Pasal itulah kita nak kena faham betul-betul maksud daripada pengertian kalimat la ilaha illallah ni, bagaimana kita wajib menyucikan ibadat tu daripada berlakunya syirik. Dia bersyirik ni bila kita sembah lain daripada Tuhan. Bila kita buat satu-satu kerja tu selain daripada Tuhan. Tak kisahlah apa saja yang kita buat. Bukan kerana Allah, maka jadi syiriklah kita tu. Maknanya bila bukan kerana Allah, pastilah daripada dia katakan ghairullah. Bila ghairullah tu lain daripada Allah. Bila daripada Allah tu jadi syirik. Dia buat kerja tu bukan kerana Allah. Ni yang kita ni yang disusah tu, yang kata syirik tu, yang Tuhan kata tu, aku ampun semua dosa. Buatlah maksiat besar mana pun, Allah kata melainkan syirik. Kenapa? Hak syirik itu kamu tak buat kerja kerana aku. Ada orang buat maksiat tapi dia ingat kat Allah. Taubat segera ia kepada Allah, maka Allah terima taubat dia. Tapi kalian menyengutukan Tuhan. Dia buat tu benda tu, dia target dah. Aku nak close deal, aku nak business sampai aku dapat. Aku nak duduk dalam ni sampai aku dapat touch. Target aku sekian banyak ni, aku nak buat itu, buat ni. Target nawai itu pun dah salah. Kita orang mengaji lah. Dia mengaji bukan nak ambil ilmu. Dia mengaji nak ambilkan ijazah. Nak dapatkan tu, segulung ijazah. Untuk apa? Untuk nak balik buat kerja. Tu je niat dia. Walhal mengaji ni niat cari ilmu. Kemudian kalau dah ada rezeki, dapat ijazah, balik minta orang bagi, panggillah. Itu habuan dia, ganjaran dia. Ni. Ini benda kita nak faham. So, sebab itu, jadi kita kena ketahuilah bahawasanya kandungan kalimat la ilaha illallah tersebut adalah hakikat dari tauhid yang sebenarnya. Itulah hakikat tauhid. Jadi makna itulah yang merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Yang manusia dicipta ni untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah inti dakwah seluruh rasul. Yang Nabi, yang Allah hantar Nabi dan Rasul, diutuskan ke muka bumi ini pada tiap-tiap umat mereka. Untuk apa? Untuk mendakwah kepada manusia, supaya manusia menyembah hanya Allah yang patut, yang layak disembah, bukan lain daripada itu. Itulah kerja Nabi. Inilah ibadat dakwah tauhid sekalian Rasul. Jadi demikian juga apabila sampai kepada kita hari ini, maka kita juga mengajak manusia balik kepada tauhid Allah, supaya yang kita buat kerja ni semua semata-mata kerana Allah. Pasal perkara ni akan dihitung oleh Allah di akhirat nanti. Itu yang kita bimbangkan. Maka sebab itulah makna kalimat tauhid inilah yang menjadi perselisihan dan permusuhan yang sangat sengit hebat antara Nabi, antara para rasul dengan para penentangnya dan orang-orang kafir. Sebab inilah orang kafir tak nak sembah. Tengoklah cerita Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tak nak sembah Tuhan, dia nak sembah lain daripada Tuhan. Bukan dia tak tahu, dia tak nak. Itu cerita dia. Engkar dia. Degil tu kata, kafir tu degil. Orang degil tu panggil orang kafir. Sebab degil tu maka nak jadi kafir. Jadi insyaAllah, bila kita faham bahawasanya kita ni hidup ni untuk itu. Kalau memang kita akan buat silap. Kadang-kadang kita bila ada kepentingan sesuatu benda tu, kita akan mula dah mengelak. Kita mula merancang. Iblis pun masuk dalam perut kita dah. Dia cucuk. Kamu buat kau ni, kamu buat kau ni. Pasal nak akan laba tu. Kan? Even berdakwah pun ada orang nawai itu dia cari duit. Sekali ngajar kat masjid, dapat 500. Pergi sekali, lama-lama tak bayar. Masjid lupa nak bayar. Dia mengamuk lah, marah.
Kenapa tak bagi Kak Ana duit? Jadi, mengajar apa? Mengajar agama pun jadi. Bab-bab macam ni. Selalu dapat duit, dia tak dapat duit sekali. Lupa, orang masjid tu terlupa nak bagi. Punya melenting marah. Tak nak pergi ngajar dah sebab tak dapat duit. Tu. Inilah perkara-perkara antara perkara yang kita nak kena faham dalam pengertian kalimat La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Baik, kita lihat pula apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mazhab Maliki yang kita selalu bincang tu. Ketika beliau pernah ditanya tentang tauhid, apa maksud tauhid? Kemudian beliau rahimahullah menjawab, tidak mungkin kalau kita menyangka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan umatnya tentang masalah istinja, yakni adab buang hajat. Itu saja tak, lalu tidak mengajarkan tauhid. Tak mungkin. Tak mungkin kalau Nabi sekadar mengajar bab taharah saja, sedangkan Nabi tak mengajar bab tauhid. Tak mungkin. Maksudnya gitu, kata Imam Malik, tak mungkin berlaku. Sebab apa? Tauhid adalah apa yang dikatakan oleh beliau Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan La ilaha illallah. Itu kerja Nabi. Maknanya sampai manusia mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi apabila mereka mengucapkannya, maka terpeliharalah nyawa dan harta mereka. Maka sesuatu yang menjaga nyawa dan harta itulah yang merupakan hakikat tauhid. Sampai macam itu maknanya, sampai manusia itu menyembah Allah. Sampai dia menyebut kalimat La ilaha illallah. Sebab tu orang yang mengucap dalam Islam, apabila orang tu mengucap kalimat La ilaha illallah, maka terpelihara harta dan nyawa dia. Ini yang kita nak kena faham baik-baik. Kenapa kemuliaan kalimat La ilaha illallah. Sebab itulah dakwah para Nabi dan Rasul tu daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kiamat besok, semuanya itu adalah untuk mengajak manusia kepada menyembah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi dakwah lain yang lebih mulia lagi. Maka sebab itulah pekerjaan yang paling mulia atas muka bumi ini adalah pekerjaan para Nabi dan Rasul. Pasal mereka mengajak kepada Allah, kepada menyembah Allah. Mengajak orang-orang yang kufur, orang yang kafir itu, yang mereka menyembah daripada Tuhan, agar kembali kepada menyembahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ketika perang Uhud, ketika Nabi dihentam, dipukul dengan musuh, sehingga dia patah gigi dia, luka dia. Sehingga sahabat kata, apa, kenapa kamu tak ada doa, wahai Rasulullah? Doa supaya musnah, binasa para orang kafir itu. Nabi kata, kalau sekiranya kamu dengar apa kata bukit. Bukit Uhud tu cakap apa? Kalau kepada malaikat, dia kata, kalau Nabi berdoa aja, binasa habis pokok-pokok tu. Maka Nabi kata, sebab tu aku tak ada doa. Sebab aku diutuskan bukan untuk memusnahkan, membinasakan umat, tetapi untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Kita lain. Kita kalau marah ke orang, kita doa supaya binasa orang tu. Lontaklah ke dia. Biarlah ke dia. Mampuslah kamu. Kita lain. Tu kita tak ikut perangai Nabi. Perangai Nabi dia tak doa keburukan kepada orang. Kita ni suka doa. Marah ke orang, doa hak buruk-buruk ke orang. Tak boleh kan? Jadi kalau jadi pendakwah ni lagi tak boleh. Apa kerja pendakwah? Apa kerja da'i? Mengajak manusia kepada Allah. Tahu-tahu kita maki hamun orang. Pakai kepiah atas kepala. Pakai tudung labuh-labuh. Buat kerja buruk, buat kerja huduh. Sebab itulah kita kena faham benda-benda ni. Bila kita tak mengaji, memang kita jadi tak faham, jadi blur. Tujuan kita belajar macam ni pun, jadilah sekurang-kurang kita tahu bahawa kita ni tak boleh buat main-main. Sama ada sesama makhluk pun tak boleh. Jadi sebab tu kita kena selalu. Bukanlah kata boleh sebab tu Nabi perang. Puak-puak kafir ni, bila dia tentang, maka berhak untuk diperangi. Maka kena perang lah. Pasal dia bermusuh. Tapi tugas ajak mereka kembali kepada Allah. Supaya mereka menyembahkan Allah SWT. Maka inilah yang disebut oleh Imam Malik. Imam Malik sebut tentang pengertian tauhid itu. Kata apa? Maka sesuatu yang menjaga nyawa dan harta. Apa dia? Itulah merupakan hakikat tauhid. Iaitulah kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah itu terpeliharalah nyawa dan harta mereka. Maka tidak boleh bunuh. Sebab dia tak sembah Tuhan.
Sebab dia dihidupkan atas muka bumi ni untuk menyembah Tuhan. Tapi dia tak sembah Tuhan. Dah ada dakwah-dakwah sambil sehingga dia enggan. Dia engkar. Maka ketika itu barulah dia berhak untuk dibinasakan. So boleh tengok balik rujukan dalam kitab Fathul Bari. Ada dikisahkan dalam ni. So kita pagi ni kita nak bagi faham secara ringkas apa makna. Kenapa kita kena jaga, kena faham, kena mengaji akan kalimat La ilaha illallah ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, jadi kita tengok balik kenapa yang Islam ni kena terima. Kenapa? Ilmu kanak-kanak sekalipun. Kita tengok keadaan sekarang dunia hari ni dah jadi kacau bilau. Sebab agama tu tak tahu nak pegang macam mana. Manusia ni sampai dah tak reti dah. Kan? Memang kita dah sebut juga selalu, kita ulang-ulang. Sehingga kalimat syahadah ni dah macam hilang. Rukun Islam yang 5 tu dah tinggal 4. 1 tu terlebuh tau ke mana. Bukan hilang, tapi tak dipelajari. So, jadi kita tengok balik. Ini sebagai ulangan balik lah. Jadi kalau tanya kita, bila bermulanya Islam tu? Ke atas tiap-tiap individu tu. Bila? Maknanya bila sampai akil balik. Bila sampai akil balik, itu waktu tempoh. Jadi nanti kita tanya kenapa adanya akil dan balik. Tu waktu edah. Sampai edah tu. Bagi setiap orang manusia, bila edah dia akil balik, itu edah untuk bermulanya Islam. Jadi, jika anda menjawab di hati. Kalau jawab di hati, betul ke? Islam duduk di hati. Jadi, di mana terletaknya Islam itu? Ini persoalan. Tanya soal lah. Kita ni kadang-kadang kena tanya. Ada soal Q&A. Question and answer. Tanya, jawab. Kita nampak faham. Mudah. Kat mana letaknya Islam tu? Soalnya kita kalau orang Islam ni, kecil-kecil kita dah ajar dah. Ni baca doa. Tanda baca doa. Itu sebab dia kena wajib. Kena benda, kena ajar dulu. Nanti budak tu bila dia dah besar nanti, sampai akhir balik kita tak pening dah. Dia dah faham dah apa benda yang dia patut buat. Ni sampai ketua hari ni. Masuk tanda tak faham-faham lagi. Dia tahu doa makan je tahu. Ni. Tanya Islam tu mana letak Islam tak nak jawab. Tapi kamu orang Islam kau orang apa? Ni kena clear lah benda macam ni. Kan? Jadi, di mana letaknya Islam itu? Islam terletak pada penerimaan dua kalimat syahadah. Mana dia kena iqrar tu, kalimat syahadah tu. Itu terletaknya Islam. Bukan Islam terletak pada hati. Dia kena mengucap dulu. Itu yang dia timbul isu antara Islam. Macam mana keadaan orang yang Muslim kau ni, keturunan tu, dengan yang menerima syahadah ni. Kan? Dia terjadi, orang yang ada Islam dah, dia terjadi balik ya. Terjadi balik, terima balik. Islam dah, terima je balik. Bagi kukuhkan lagi. Kalau dia kata tak nak terima, okey je. Tapi tak kuat lah. Rapuh. Boleh bertahan tak dengan pancaroba dunia? Nak berhadapan dengan kehidupan dunia, dengan politik dunia, dengan suasana dunia. Macam berlaku kat Syria, perang sebagainya. Makan tak ada hari ni. Boleh tahan tak kalau tak ada iman? Kita tak kena macam tu ujian, kita tak apalah. Kita rasa kita kuat. Tapi kalau kena ujian yang berat-berat lagu tu, mampukah kita hidup? Ni pun kita tak tahu lagi apa jadi dengan COVID ni. Ni sehari 2 hari ni masih boleh hidup lagi. Sikit lagi ekonomi down habis. Ketika itu kita dapat merasai azab dia tu. Ketika itulah iman kita teruji. Kalau kita yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul, kita akan selamat. Kalau yang tak yakin dengan Allah dan Rasul, dia jadi hancur. Masa itulah Dajjal nak keluar. Dajjal keluar bawa makanan. Tok belah kanan dia, neraka. Tok belah kiri dia, syurga. Dia kata kamu nak yang mana? Kita dah kebulur ni, tak makan ni. Dah tak makan, kebulur. Pasti kita nak makan tak? Ambil dah yang kanan. Itulah neraka. Ambil yang kiri. Yang kiri itulah neraka. Yang kanan tu syurga. Tapi dia terbalik. Dia tunjuk. Kanan dia buat neraka. Kita nak neraka tak? Kita mesti nak yang syurga. Ambil yang kiri. Kiri itulah neraka. Tapi bagi orang beriman kepada Allah, maka Nabi kata bila datang yang Dajjal makanan tak ada, maka berzikirlah.
Bertasbihlah kamu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tasbih tu mengenyangkan orang yang beriman. Itu perbezaan dia. So, jadi ni keadaan ni penting. Jadi sekarang ni masa untuk kita kena yakin apa yang Allah dan Rasul dah tetapkan atas kita. Semua tu dah hikmah dia. So bila kita kena faham. Ini perkara yang paling penting yang kita kena reti bagaimana kedudukannya bila mana terletaknya akan agama kita tu. Dan begitu jelas bagi kita faham. Bila kita faham Islam tu letak pada penerimaan syahadah, barulah kita ambil penting belajar tentang kalimat syahadah tu. Tidak kita buat tak kisah. Kalau kita carilah 100 orang, 10 orang sudah kita tanya, tak reti nak jawab. Dia jawab lain lah. Ni. Kita tak nak duduk dalam golongan yang jahil tu. Kita nak duduk dalam golongan yang ada ilmu, yang reti. Sekurang-kurangnya kita belajar. Kita faham akan ilmu ni. Baik, wallahualam. Baik, kemudian kita tanya lagi. Itu tadi pasal Islam. Islam tu terletak pada penerimaan. Pada ikrar kita tu. Mengucap dua kalimat syahadah tu. Itu tentang Islam. Iman di mana? Bagaimana pula tentang iman? Di mana pula terletak iman? Kita nak kata iman kita tu duduk kat mana? Hati lagi. Confirm lah kan? Hati lagi. Ya, memang maknanya iman tu pada, iman juga terletak pada pengisbatan dia. Maknanya membenarkan. Iman tu dia tak terima lah. Iman tu dia mentasydikkan. Bila dia tasydik makna kalimat la ilaha illallah tu, maka itulah iman. Yang terima tadi lidah. Islam tu dia kena terima. Dia kena ikrar tu. Seperti disebut ikrar bil lisan. Manakala iman pula tasydik. Dia mengisbatkan. Isbatkan akan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, dia isbat, dia membenarkan dengan hati dia, hati nurani dia tu akan makna ketuhanan akan Allah SWT dan kebenaran Nabi Muhammad SAW tu, maka itulah nama dia iman. Bila dia benar je dengan hati dia, dia tasydik je dalam hati. Bila dia mengucap dengan lidah asyhadu alla ilaha illallah, dalam hati dia benar tu terima. Terima dia macam mana? Terima, ya. Terimalah tu. Penerimaan itulah yang dikatakan tasydik. Membenarkan dengan hati tu. Jadi nanti tak faham pula bila sebut tasydik tu macam mana rupa tasydik. Tasydik tu bahasa Arab. Membenar. Benar tu dia tak menolak benda tu, dia kata ya. Dia terima benda tu benar. Macam kita lah, pengakuan apa-apa kita buat, tu benar, tu betul-betul. Itulah tu. Lepas tu dia katakan, tasydik akan dua kalimat syahadah. Itulah rupa iman. Jadi bila kita tasydik, kat situ membenarkan, maka Allah campakkan iman tu. Iman ni satu sifat yang kita tak tahu sifat dia macam mana. Tapi sifat-sifat dia kita dapat lihat keyakinan dia tu. Yakin dia kepada Allah. Ni benda gaib nah. Benda maknawiyah. Benda ni tak nampak. Melainkan bagi orang yang ada iman, dia dapat rasa iman tu macam mana. Sebab iman ni benda zuk. Benda zuk ni benda rasa. Dia benda tak nampak, benda gaib. Tapi hanya orang yang beriman saja. Jadi kita nak cerita ke orang macam minum teh lah. Macam mana rasa teh tu. Rasa teh tarik tu tak boleh nak cerita. Kena bagi orang tu minum sendiri. Kamu minum, kamu rasa macam mana rasa teh tarik ni. Sama juga dengan perkara iman. Iman benda zauk. Benda zauk ni benda yang kena rasa. Tapi cara dia ada cerita dalam Islam dah. Nabi dah sebut dah. 3 perkara yang Nabi sebut tu kan. Iqrar bil lisan wa tasydid bil qalbi wa amalan bil arkan tu. Dan tanda dia iqrar, tanda dia terima Islam, dia benar tasydid, tanda dia beriman kepada Allah, dan tanda bukti dia beriman adalah dia mengamalkan dengan anggota jawarih dia akan segala perintah Allah dan Rasul, dan serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara iman. So disebutkan iman itu terletak mana di mana? Pada membenarkan dengan hati dia tu. Itulah dikatakan tasydid tu. Mana itulah kata iman. Baik. Faham tak tu? Allah. Baik, alhamdulillah. So jadi ada satu lagi. Iman, Islam, ihsan. Tadi kita terima iman, Islam, iqrar. Kemudian itu Islam. Manakala bila dibenarkan dengan hati, ditasydid itu iman. Ihsan pula bagaimana? So ihsan ni pada terangkum pada keseluruhan iqrar dan tasydid itu. Dua-dua tu sendiri. Jadi di situlah zahirnya akan ihsan tu.
Sebab tu bila mengucap dua kalimat syahadah tu, dia duduk pada dua-dua tu, pada iqrar dan tasydid tu. Maka pentingnya kena adanya iqrar, kena adanya tasydid. Iqrar tu apa? Iqrar tu adalah lafaz. Mana kita sebut dengan lidah tu nama dia iqrar. Iqrar tu yang kita sebutlah, bersumpah, bersaksi, berjanji, mubayyi'ah, beri'tiqad, tu semua tu adalah iqrar atau lafaz. Tasydid tu membenarkan dengan hati. So bila kita mengaji bab-bab syahadah ni, kita akan dengar perkataan iqrar, tasydid. Tasydid itu perkara yang kita kena faham pasal dia membenar dengan hati. Hati ni pula benda tak nampak, benda gaib. Roh kita itulah. Jadi hati yang, sebab tu hati dia kena jadi baik, dia kena suci, dia kena jadi elok. Sebab bila hati tu dia kotor, tercemar, maka apa yang berlaku kepada hati? Susah kita nak membenarkan makna ketuhanan tu. Dia jadi susah. Kadang-kadang kita tak faham. Macam mana kita nak buat? Kita dah selalu bertanya diri kita sendiri. Sebab tu dia kena jaga hati ni. Sebab daripada hati tu akan keluarlah segala perangai perbuatan kita tu semua. Kita bukanlah tipu. Dia keluar perangai itu mengikut dalam hati kita tu. Hak dalam tu elok, keluarlah elok. Macam tadi, kita cerita tentang pokok padi. Pokok padi ditanam dalam sawah padi yang elok, hasil baja yang cantik, maka hasil buah dia pun buah yang elok. Kalau pokok tanah tu tak elok, maka hasil juga hasil yang buruk. Maka demikian juga dengan keadaan kalimat syahadah ni. Iqrar dan tasydid ni. Dia kena daripada benda yang perkara yang paling baik sekali. Bila perkara yang baik, maka zahirlah, keluarlah perkara-perkara yang baik itu. Maka bila dengan kita mengucap syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu, kat situlah berlakunya iman, Islam, ihsan itu. Jadi insya-Allah, jadi secara ringkas yang kita faham, kita tak dapat lari lah daripada perkara-perkara yang demikian itu, maka mudah. Jadi kita ni ringkas-ringkas je. Saya cerita ni ringkas-ringkas bagi kita faham. Nanti pening pula pasal banyak benda kita nak faham kan. Satu perkara tu bagi jelas dulu, sikit-sikit dulu. Ni nak faham macam mana. Dan lain tu kita akan topak balik. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So jadi bahagian syahadah sekali seumur hidup. Mengucap dua kalimah syahadah sekali seumur hidup. Itu yang kita sebut-sebut selalu. Tapi lah ni dah hilang dah. Kalau dalam rukun Islam tu mengucap syahadah aja. Sekali seumur hidup tu dah lebuh tak ke mana. Sedangkan dia tu sekali je. Tapi kenapa kita ulang-ulang balik, lepas tu tajdid balik. Tajdid ni maknanya renew. Tajdid tu bahasa Arab maksud dia memperbaharui balik. Tajdid. Tak kisahlah tajdid apa pun. Jadi dalam syahadah ni tajdid balik. Bila kerana setahun sekali kita rasa agama kita ni dah tak tentu hala, maka kita buat amal-amal, kita panggil, kita tajdid balik. Tajdid balik bagi apa? Yalah, betul balik syahadah tu. Mungkin dah lari, kan? Dah lari dan sebagainya tu kan, bagi kita ajar balik. Panggil ramai-ramai, kita ajar mengucap balik syahadah tu. Lah ni kita tak nampak lah. Nyawa sampai kat tengkok tu, baru kita tengok apa dulu kita tinggal tu, kita tak peduli. Itu masa itulah kita berhajat sangat. Bukan main-main mati ni. Lepas tu kita nakkan ke syahadah tu. Lah ni orang pun tak kisah je. Macam mana orang nak kisah dia tak ada iman? Iman ni dia yakin. Yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul. Itu perkara iman. Maka sebab tu yang kita desak, bukan kita desak lah, kita pesan lah. Pesan supaya kita mengucap selalu. Mengucap selalu. Mengucap. Nak terima tu Tuhan. Hak ikhlas tu atas kita. Nak jadi ikhlas tu macam mana pula? Ikhlas dalam bersyahadah. Baik. So jadi bila kita dah mengucap dua kalimah syahadah, siapa yang menyaksikan? Kalau dalam orang menikah, ada dua saksi yang menyaksikan. Orang yang dah sedang menikah. Manakala saksi syahadah demikian juga. Ada saksi yang melihat. Siapa saksi dia? Kalau pergi jabatan agama, orang jabatan agama lah jadi saksi. Kan? Baik.
Jadi mengucap dia kalimat syahadah ni dengan niat apa? Niat fardu atas diri dia sekali seumur hidup. Dia kan banyak kali pun. Dia mengucap tu sekali je. Dia mengucap sekali je. Kalau dia tak nak buat tak apa. Tak ada hal pun, bukan ada paksa. Cuma kita cerita kat sini ni, perkara-perkara yang aula yang dibuat. Seperti menurut Imam Malik, kalau tengok mazhab 4 tu, kebanyakannya memfardukan atas diri. Sebab dia kena memfardukan dia atas diri dia tu. Yang fardu. Yang mana yang fardu, dia kena kata fardu. Dia niat. Bila kata fardu tu benda yang kewajib atas diri dia, dia buat tu selesai masalah dia. Lepas dah. Bila yang fardu ni dia tunai, selesai. Terangkat dah. Maka terjaminlah nyawa dah reta dia. Tadi kita sebut pada awal tadi kan. Apa Imam Malik sebut? Itulah peranan tugas Nabi dan Rasul. Dakwah kepada umat supaya mengucap kalimat La ilaha illallah. Dengan dia ucap itu maka terpeliharalah reta dan nyawa dia. Itulah maksud hakikat tauhid. Sebab tu dalam mengucap syahadah ni ada kepentingan dia. Ada keperluan dia kat situ. Supaya manusia tu terpelihara diri reta nyawa dia. Sebab tu itu masalah tauhid. Kemuncak hakikat tauhid yang sebenarnya. Jadi bagi orang yang mengucap, anak-anak kita lah contohnya yang kita ajar mengucap syahadah tu, supaya mereka ni dapat menjalankan syariat Allah atas muka bumi ni sebagai seorang Muslim lagi mukmin dan terpelihara darah nyawa dan harta mereka. Nak jadi mukmin Muslim ni bukannya mudah, bukan boleh bercakap, bukan asal semayang je, jadi belum lagi. Itu baru Muslim. Mukmin lain pula. Kan kita bincang kemarin. Kita sebut mukmin ni, yang Allah sebut tu, orang yang beriman kepada Allah. Asas iman tu yang 6. 6 dari rukun iman tu, itu asas. Kemudian ada banyak lagi yang lain-lain lagi. Tanda-tanda mukmin, tanda-tanda orang beriman apa? Tanda orang beriman ni banyak. Dengar orang baca Quran, dengar yang Quran, hati bila dibaca Quran dia menjadi gemetar. Kulit dia tu bergetar bila mendengar kalam-kalam Allah tu. Itu contoh. Orang yang solat, yang menginfakkan harta dia jalan Allah, itu tanda-tanda orang yang beriman. Yang tu kita akan bincang. Nanti saya akan senaraikan tanda-tanda iman tu. Jadi kita sebagai manusia, orang Muslim, mukmin ni, kita kena selalu tengok, perhati tengok kat mana kita duduk. Ada tak tempat yang kita terkeluar daripada orang beriman? Itu kita kena muhasabah lah sendiri. Kan? Kat mana kesilapan kita tu. Sebab syahadah ni, kalau dia benar syahadah tu, dia akan jadi elok lah. Syahadah, kita beriman kepada Allah, maka dengan iman tu akan mengeluarkan pula hasil-hasil dia tu. Hasil iman tu. Maka sebab tu diperintah, disuruh. Sebab cuma benda ni saya nak ulang balik. Orang dah tak buat dah sekarang ni. Itu saja. Orang kata pasal apa? Dah Islam dah. Buat apa? Tu yang jadi politik Malaysia hara tu. Yang duk kecoh habis. Yang duk kecoh tu politik tu pun orang Melayu juga. Orang yang sembahyang kita juga. Sembahyang tu masjid. Orang tu juga. Tapi kenapa jadi macam tu? Sebab tu kita kena faham. Muslim mukmin ni dia tak sama. Orang Muslim ni dia tak mesti orang mukmin. Muslim orang Islam. Dia belum tentu dia mukmin. Sebab mukmin ni orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman ni sikap dia. Sifat dia semua totally different. Dia tak sama dengan orang yang tidak mukmin. Kita kenal lah cara hidup tu. Kita sendiri boleh tahu. Ini tak boleh ni. Salah. Tu, yang salah tu lah bukan. Lepas tu iman ni dia benda subjektif. Dia naik turun. Ada ketika iman tu naik, ada ketika iman tu turun. Masa dia naik, iman tu macam ni. Turun macam ni. Turun tu jadi raflah lah. Kata raflah ni bahasa Arab, bukan bahasa Penang. Orang Penang selalu sebut raflah. Jadi itu. Maka sebab itulah datangnya tuntutan syahadah. Maka sebab tu Nabi sebut setiap hari itu perbanyakkanlah olehmu menyebut kalimat la ilaha illallah. Sebab iman ni boleh jadi macam kain buruk. Bila dia lusuh tu jadi macam kain buruk. Teruk sangat-sangat. Bila dia lusuh. Maka kita kena perbaru iman tu. Kena selalu menyebut kalimat la ilaha illallah tu. Bila sebut hati jadi tenang. Kan? Kalau kita kurang sebut kalimat itu, kuranglah kita iman. Lalu iman tu jadi kain buruk dah. Bila kain buruk tak boleh pakai dah. Lempar buang aja. Itu maksud yang Nabi sebut tu dalam hadis tu. So kita kena, betul yang di sini kita tekankan pula. Ni sekali seumur hidup patut nak buat. Lepas saya duk pegang ayat yang Islam dah tu. Beranak-beranak Islam tu. Itu pun kalau mak bapak dia soleh. Seperti kalau mak bapak dia soleh. Kalau mak bapak dia tak soleh, mayang tak, kena puasa pun tak, huru-hara bapak tu.
Macam mana anak tu nak mengaku Islam, dapat anak dia katakan anak tu Islam. Sebenarnya bapa pun tak Islam. Islam lah tapi tak penuh Islam dia. Tak beriman kepada Allah. So dia banyak isu dekat sini nah. Sebab tu dikatakan Muslim kauni itu keturunan. So kita tak mau benda tu. Tengah kita faham ni, kita terimalah balik syahadah. Sebab terima syahadah bukan terima Islam je. Dia terima iman, terima ihsan sekali. Sebab iman ni kena terima juga. Iman bukan datang terus kat kita je. Okeylah Islam tapi tak apalah, kita memang Islam. Iman? Iman datang kat mana pula? Iman pun automatik juga. Oh, pasal kita anak orang Islam, kita iman datang. Tak. Kita jangan sebut nah. Kita jangan sebut kita anak orang mukmin, kita sebut anak orang Muslim. Kita selalu sebut kita ni anak orang Islam. Kita tak sebut anak orang beriman, orang mukmin. Ni kita nak kena faham baik-baik. Jadi persoalan kehidupan ni memang macam itu. Kan? Kita balik kepada Allah balik dalam keadaan kita mengerti, mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Maka bila kita pergi bawa kepada orang yang nak syahadah, siapa saksi dia? Saksi ni dah sangat-sangat penting. Menyaksikan. Dan Allah yang menyaksikan. Allah dan Rasul sebenarnya yang menjadi saksi hakikatnya. Tetapi yang saksi hidup ni siapa? Itulah orang-orang yang beriman. Yang menyaksikan ketika kita bersyahadah tu ada orang melihat. Dan dia membenarkan memang dia ni. Kalau di akhirat Tuhan tanya, apakah kamu telah Islam? Ya. Bukti kamu? Apa bukti kamu telah Muslim? Yang kamu telah terima akan kalimah syahadah. Maka dipanggilkan pula, kita kata ada 2 orang ni dulu. Masa saya terima syahadah ada 2 orang yang menyaksikan. Dan orang yang mensyahadahkan kepada saya itu sebenarnya sebagai saksi bagi saya. Macam itu contoh. Orang kafir dia ada saksi. Dia nak masuk Islam. Dia pergilah tekan jebak agama tu ada saksi. Tulis lagi. Tarikh lagi tahu. Kita ni tak tahu benda. Bila Islam tak tahu. Kan? Sudah-sudah dah tua dah berteringat. Aku ni Islam ke tak Islam ni? Kan? Dah hanyut dengan dunia dah teruk sangat dah. Dia datang pula COVID ni. Macam mana nak layan COVID ni pula? So kita terima ujian Tuhan ni pula dalam keadaan musim COVID ni. Macam mana? Dengan mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Jangan ikut masalah jabariyah. Jangan ikut masalah cara qadariyah. Mu'tazilah. Kan? Kita nak layan musibah ni tak boleh. Dia kena ikut macam mana penerimaan tu. Siapa yang mendatangkan musibah ni sebenarnya. Jadi kan tu kita nak, nanti saya ajar, nanti saya cerita macam mana pula nak faham, nak menjaga i'tiqad supaya i'tiqad kita tu, pegangan kita tidak jadi sesat seperti mana pegangan Mu'tazilah, Jabariyah dan juga Qadariyah, ataupun pegangan kepada mazhab-mazhab mazhab moden ni, mazhab yang bebas dan sebagainya itu. Kita nak ngaji, kita kena faham. Ngaji ni nak bagi faham. Bila faham ilmu mudah buat kerja. Yang jadi susah ni bila tak faham. Dia tak faham ilmu tu, bukan dia buat kerja ikut kepala otak dia lah. Apa nafsu dia, apa akal dia cakap, dia ikut tu. Itu bila tak faham ilmu. Lepas tu marah ke ilmu, degil pula, melawan pula. Dia rasa berhajat kepada benda ilmu ni bila dekat nak mati esok. Bila nyawa sampai ke kerongkong tu, baru dia nampak semua. Bila malaikat buka, Jibril datang tunjuk ya, nak pergi ke mana, masa tu lah menangis tak guna dah. Itu sombong. Lepas tu lah sombong ni panggil kerja iblis. Iblis tu bukan dia tak kenal Tuhan, dia kenal. Tapi sebab sombong tu. Pasal sombong dia tu dia masuk neraka. Sama dengan manusia pun. Sombong yang amat tak tahulah sombong kenapa. Sombong sangat. Sombong tak nak mengaji. Sombong degil. Sombong meluat ke agama ni. Benci ke mengaji ni. Tak suka mengaji. Dia tak suka orang bersyarah ke dia. Dia tak suka orang buat kuliah ke dia. Kalau kamu pandai, kamu kuliah lah pula kepada orang. Kamu pun tak kerti. Yang kamu sombong kan pasal apa? Benci sangat, tak suka sangat. Tu. Ini bukan perkara yang kita kena faham. So, jadi dalam syahadah tu, terpulanglah. Kita tak adalah paksaan benda ni. Benda ni cuma kita bagi sampaikan mesej supaya kita ni terselamat. Supaya dapat apa? Bila kita bersyahadah balik, dapat kita menjalankan syariat Allah. Yakin kita dengan Allah tu. Bila kita terima syahadah tu. Memanglah beza. Orang yang tak pernah rasa tertarik, orang yang tak pernah berkahwin, dengan orang yang berkahwin kan tak sama. Kita lagi cerita ke orang yang tak pernah kahwin lagi. Kahwin ni macam ni, macam ni, macam ni. Dia duduk pening kepala. Dia tak pernah kahwin. Kamu dah tahu, kamu kahwin je lah. Contoh. Macam itu. Sama juga dengan ajar minum teh tadi. Dia cerita teh tu sedap ke tidak, teh tu sedap ke tidak. Nak kau minum je lah. Oh sedap lah. Macam itulah. Nilainya syahadah tu. Bila kita terima tu, kita tak nak terima. Kita dah berfikir macam, cuba kau terima dulu. Lepas terima, kamu cerita balik. Macam mana keadaan selepas kamu bersyahadah?
Oh, memang lain. Macam itulah cerita dia. Ya, baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Selagi kita lihat tentang hikmah di sebalik akil baligh. Kuliah ni saya dah ulang lah. Sebenarnya saya ulang balik lah. Ulang balik. Manusia ni dia suka lupa. Jadi kita peringat balik. Perkataan akil baligh. Akil baligh ni kenapa Tuhan jadikan akil baligh? Apa hikmah dia? Saja-saja ke Tuhan buat? Perasan tak akil baligh? Proses akil baligh ni dia akil cukup sempurna akal dia. Baligh itu sempurna umur dia. Ketika itu, akil baligh ni, ketika itu manusia tu dah mampu. Dah mampu dah untuk menggunakan akal dia memikirkan tentang agama ni. Dan tubuh badan itu dah mampu dah untuk melakukan ibadat-ibadat. Tu. Ketika akil baligh. Maka sebab tu ketika akil baligh ni, bagi setiap manusia tu yang nak melaksanakan perintah agama tu, di saat inilah proses paling penting. Dan pula Allah jadikan tanda-tanda akil baligh. Biasanya tanda dia bermimpi bersetubuh. Sedangkan dia tak pernah pun sebelum tu terfikir macam mana keadaan rupa bersetubuh tu. Tapi dia bermimpi. Sehingganya keluarnya mani. Kalau perempuannya, kedatangan haid. Kalau bagi lakinya, mimpi bersetubuh. Jadi maknanya kehidupan berkeluarga itu Allah dah didik daripada awal lagi. Dah tunjuk dah macam mana benda tu. Jadi proses itu akan bermula. So bila bagi lelaki dan perempuan yang telah mencapai akil baligh itu tanda mereka telah mampu untuk hidup beragama, mampu untuk melaksanakan perintah beragama dan mampu untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua benda yang paling penting. Taat, perintah, jauhi larangan. Tu. Menegakkan yang makruf, menjauhi yang mungkar. Itu maknanya akal dia dah mampu berfikir dah secara waras. Tubuh badannya dah makin mampu dah untuk nak solat sebagainya, nak buat ibadat. Semua manusia lalui waktu itu. Waktu paling kritikal. Maka ketika itulah bermulanya Islam. Sewajarnya begitulah. Kerana itu had taklif syarak. Jadi had taklif syarak bermula masa bila? Masa akhir balik. Sebelum tu budak-budak ni belum lagi. Selagi dia belum mencapai akhir balik, maka tak ada pahala, tak ada dosa. Pahala ada kalau dia buat. Tapi pahala tu pergi kat mak bapak dia. Dosa? Dosa tak ada. Dosa tak ada masa dia belum akhir balik. Tetapi, dia sampai waktu akhir balik tu, proses tu dah bermula. Tapi sebelum ni, kita ni pernah tak terfikir, kenapa Allah jadikan saat akhir balik ni begitu penting kepada sekian manusia? Pernah tak terfikir, penting tak penting akhir balik? Kalau kita ni, kalau orang-orang bukan Islam ni, dia fikir dia secara logik dia lah. Tapi kita orang Islam ni, kita pernah terfikir tak kenapa saat itu penting? Penting kepada kita. Mesti ada sebab kan? Tuhan bukan nak buat saja. Jadi itulah yang kita sebut tadi. Sebab saat bermulanya anak-anak itu untuk menerimakan Islam. Waktu akil balik tu. Lepas dia akil balik je, kita ajar dia mandi sebagainya, maka masa itulah bapak tu kena wali tu. Wali tu kena panggil anak tu. Ajar anak tu kepada syahadah. Kalau wali tu tak mampu, bawa lah pergi kepada mana-mana tuan guru ke, ulama ke, ustaz ke yang boleh. Kita tak boleh, jangan nak buat. Kan jadi macam-macam sekarang. Nak bawa orang masuk Islam ni kan mudah. Tapi kalau tak boleh juga, nak buat juga, buat dulu. Besok ada jumpa mana-mana guru kan, bawa. Dengan syarat kita pun dah syahadah. Jadi akhir balik ni merupakan satu saat di mana semua manusia melaluinya. Tak ada orang tak lalu saat akhir balik ni. Siapa yang tak pernah lalu? Tak ada. Semua orang pernah lalu. Penting tak saat akhir balik? Fikirlah baik-baik. Penting tak penting? Aduh, pening kepala. Dulu tak pernah terfikir pun. Dia fikir akhir balik ni nak jadi orang Islam je. Yalah, memang lah nak boleh semayang, puasa. Tak pernah tanya pula. Rupanya nak jadi orang Islam ni,
akhir balik ni kena mengucap dulu. Yang mengucap sekali seumur hidup tu. Kita tak payahlah buat mak pak dia Islam lah, ikut kamu lah. Saya sebut tadi. Tak ada paksaan la iqra'a fid din, tak ada paksaan dalam agama. Pulang kamu nak buat, proceed. Tak nak buat, jangan tak payah buat. Maintain as it is now. Macam dalam keadaan sekarang ni, kamu rasa kamu dah Islam, okay, buat, it's up to you. Tapi kita pendakwah, kita dakwah jugalah, kita beritahu. Ini tugas kita lah. Dan tugas kita kabur. Kita kabur juga. Baik, Wallahualam. Ini sambung yang tadi jugalah. So, jadi bila Islam tu bermula, bila sampai akil balik. Kenapa waktu ni penting? Waktu ni waktu sangat-sangat kritikal bagi anak-anak. Anak-anak ni, waktu dia cukup kritikal. Terutama remaja, teenagers. Teenagers ni, waktu ni lah kita kalau sebagai mak bapak ni, sakit jiwa kadang-kadang tengok. Macam mana kita nak handle anak-anak tu. Banyak kes saya jumpa kemarin. Kes yang isap dadah, kena tangkap di pusat juwana lah. Saya pergi berubat kat situ lah, dia orang panggil. Bila cek balik mak bapak, cerai lah. Mak bapak isap dadah lah, mak bapak tak peduli kat agama ke. Maka anak-anak jadi mangsa. Anak-anak ni dia tak faham apa. Kita nak maki hamun ni, anak-anak ni pun tak guna. So benda tu daripada kita, mak bapak. Kita yang mendidik mereka tu. Jadi sebab apa dia katakan kritikal? Pasal waktu tu, waktu mereka melangkah masuk ke dalam wilayah dosa dan pahala. Sebelum tu, dia tak masuk lagi dalam dosa pahala ni. Wilayah dia masih lagi wilayah aman. Dalam pahala je sentiasa. Macam dalam syurga. Sebab tu dia katakan, anak-anak tu anak syurga. Semua anak-anak yang belum mencapai akhir balik itu adalah ahli syurga. Sebab tu Nabi kalau dia jumpa budak ni, dia pegang kata kepala, dia urut, dia tiup budak tu. Dia layam budak tu dengan elok. Sebab budak tu ahli syurga. Kita pula bila tengok budak kecil tak suka. Tambah pula yang tak pernah beranak tu. Langsung lah tengok budak, tak kisah. Tapi bila anak-anak tu sampai melewati masa akhir balik, maka dia dah ada hukum dah pada mereka tu. Mereka dah start, dia nak kena faham dah hukum. Yang taklifi dan wada'i tu. Nak kena tahu dah hukum hakam apa nak kena buat. So bila anak-anak ni dia masuk dalam wilayah dosa dan pahala, apa mak bapak kena buat? Supaya mak bapak tak menanggung dosa, maka waktu itulah anak tu disyahadahkan. Supaya mereka ni mula melaksanakan syariat Allah SWT. Hantar sekolah yang baik, mengaji, faham agama. Itu tujuan kita. Masa sekolah rendah tu, sekolah menengah. Dia start sekolah menengah, kita dah pening dah budak-budak ni. Kadang-kadang kita ajar lain dia buat. Ada juga tu, panjanglah cerita dia. Kalau kita nak sebut, bab-bab macam ni, kisah Nabi Nuh pun kita tengok. Nabi. Tapi dia sendiri tak mampu bagi hidayah ke anak dan bini dia. Nabi Lut, isteri dia macam mana? Jadi kufur. Ini bukan bidang kita dah. Sebab tu bila kalau bapa tok guru sekalipun, mu'alim macam mana pun, kalau hidayah tu milik Tuhan. Kita ni mak bapak ni boleh buat je. Nak jadi kat mana kita pun tak pasti anak-anak kita ni. Tapi kita doa lah. Supaya anak tu jadi anak yang soleh. Sebab soleh tu banyak, besok dia nak besar lagi. Dia nak berkeluarga, rumah tangga, dia faham kehidupan rumah tangga macam mana dan sebagainya. Baik, kemudian, jadi waktu inilah waktu yang paling kritikal. Waktu penting, waktu kemuncak bagi anak-anak itu untuk disyahadahkan. Jadi, alangkah indahnya. Kalau kita orang Islam ni, orang Melayu, Islam di Malaysia ni, contoh, kita buat program besar-besaran, majlis. Majlis apa kita buat? Majlis bersyahadah anak-anak ni. Kita panggil tutup guru, datang buat kuliah, ajar syahadah sekali. Bayangkan betapa hebatnya. Ni program lain nak buat. Program dunia cari duit, bayar ribu-ribu. Penuh dalam dewan tu. Ribu-ribu bayar. Nak pergi sebab nak cari hasil dunia. Anak-anak kita tak peduli. So lepas ni kita kena ubah dah. Ni kebetulan dengan normal baru ni. Anak-anak pun tak boleh keluar. Kuranglah budak-budak tu jahat sangat kat luar tu. Banyaklah kurangnya. Ni buka ni tak tahu apa jadi. Dia start balik tu. So kita kena mula bersikap lebih toleransi. Bersikap lebih terbuka. Lebih proaktif. Macam mana nak mendidik anak-anak dengan syahadah. Kita ubah pula. Kita buat program-program lepas ni. Anak-anak remaja. Sekolah-sekolah. Lepas ni buat mana sekolah-sekolah yang budak-budak, anak-anak yang dah sampai akhir balik. Biasanya dalam kata 3 ke atas lah. Sesuai lah program ni. Buat
Saya pun sebenarnya selalu buat. Kita di sekolah yang pernah kita buat kat sekolah tu, sekali majlis kemarin kat Penang, berapa ratus lah, kat 800 orang pelajar. Kita syahdahkan ramai-ramai. Memang berbeza. Kat universiti kita buat. Kan? Tapi tak ramai, tak boleh deliver kepada kebanyakan manusia. So kemungkinan dengan melalui program-program kuliah kita online ni, kita harapkan mana-mana yang pendengar-pendengar ya yang boleh share sama kita tu, pada kita anjurkan pula program-program bersyahadah yang orang tak pernah buat. Kita hidupkan balik program sangat penting ni. Jadi di samping itu, bukan sekadar anak-anak yang baru mencapai akhir balik kita syahadahkan, mudah-mudahan yang dah besar, yang dah tua, apa yang belum lagi, kita bawa sekali. Bukannya salah apa benda ni. Bukan ada berdosa pun. Kan? Malah benda yang baik, kita ajar balik. Mungkin mereka ramai tak sedar. Sebab tu kemuliaan syahadah ni, bila dia dah terima iman Islam Ihsan, tu kita tak risau dah sangat. Yang kita takut ni, dia Muslim tapi tak beriman. Itu yang kita bimbang. Kita kena bimbang ni, yang kita ingat seronok, lantaklah dia masuk neraka lah kamu. Kita suka sebut macam itu. Kita suka caci orang, suka cerca orang, suka hina orang, suka pandang rendah pada orang. Tak boleh, nak Islam tak bagi. Orang beriman, dia tak boleh buat kerja lagu tu. Dia jahat macam mana pun kita kena doa supaya dia jadi baik. Sebab tu tak boleh kita hukumkan dia tu sesat ke jahat, tak boleh. Kita tengok dia tak betul, kita perbetul dia. Ni kita bukan tukang perbetul, tukang penjahanam lagi. Kita hina yang buruk-buruk, kita doa yang buruk-buruk pada mereka tu. Tak boleh. Islam kan macam tu. Doa yang baik apa salah? Oh, tak boleh. Jahat dia tu. Tak apalah tu, hak jahat tu dia nak buat. Tapi takkan selama-lamanya besok, dia baik kita jahat. Dekat nak mati esok, yang ulama paling takut, selangkah dia nak masuk syurga, selangkah lagi amal dia nak masuk syurga. Tiba-tiba, Allah ubah hati dia. Dia terengin nak buat jahat. Terengin nak buat jahat, duduk tak nak minum arak, dia nak try tengok. Try. Lepas minum arak, mati. Selama puluh tahun dia hidup beribadat kepada Allah dengan sebab selangkah minum araknya. Tu kita takut. Lepas tu ulama menangis bila dengar hadis Nabi pasal ni. Yang satu orang lagi pula selangkah nak masuk neraka. Selangkahnya dia buat satu amal lagi hak jahat, nerakalah dia. Lalu tiba-tiba Allah palingkan hati dia kepada kebaikan. Maka berubah dia pergi buat baik. Buat baik dia. Dengan buat baik itu maka dia masuk dalam syurga Allah. Ni yang ulama menangis. Ulama takut. Ulama pun sendiri takut. Bolehkah mati masuk syurga? Pasal duduk sembahyang hari ni. Ada Islam dah. Tak. Tak tentu lagi. Tu kita kena bimbang kat diri kita ni. Tu yang kita nak ajak bila Allah Rasul, Nabi, perintah Nabi suruh ajak manusia balik kepada Allah ni, inilah benda dia. Kita nak jaga saat-saat terakhir kita tu macam mana. Jadi kita kena pandang baik pada manusia lain. Doa pada manusia lain. Bila kita doa pada orang lain, orang doa pada kita. Bila kita nak maki hamun orang je, bila orang nak doa kat kita? Kita bila-bila pemusuh dengan orang. Asyik orang je jahat. Pandang orang tu jahat. Kita tengok dia tu jahat ni, jahat ni. Mana boleh rupa itu? Orang Islam macam tu ke? Tu orang kafir nama dia, perangai tu. Perangai tu orang Muslim perangai kufur. Orang Islam perangai kafir. Macam mana tu? Bila ada sifat-sifat yang 10 yang mazmumah tu, sombong, bongkak, takabur, riak, ujub tu, semua tu perangai orang kafir dah. Nama je Islam. Sedangkan orang mukmin dia tak ada perangai tu. Dia buang dah segala ujub dia, segala riak dia, sombong dia, takabur dia, angkuh dia, bangga diri dia. Tak ada dah. Kadang-kadang tu Allah punya nak didik kita tu, Tuhan bagi sakit kita tu macam-macam sakit. Nak suruh buang perangai huduh tu. Duk jadi juga huduh tu. Dia sihat sikit, dia start balik perangai jahat dia. Tu kadang kita heran. Yang orang ni sihat je. Allah bagi sihat. Yang orang ni je sakit je. Merongok, rangat macam-macam. Tu. Ada juga. Dunia macam tu lah. Tengok hospital. Dia tak penuh lah. Pergi hospital pagi tu. Berderet tengok. Cik manis, darah tinggi, sakit jantung. Alah ni COVID pula satu lagi. Kenapa jadi begitu? Kadang-kadang Allah nak kifarahkan dosa kita tu. Dosa banyak sangat. Jadi cara nak kifarah dosa tu, Tuhan turunkan buah-buah penyakit kat kita tu. Supaya kita insaf. Kita tanya Allah, dosa aku banyak, begitulah. Ni tak mengaku salah pula. Dia kata dia tak salah. Ni sakit. Sakit kenapa sakit datang kat kamu?
Itu kita kena fikir. Kita ni kena positif dalam hidup ni. Fikir yang baik. Macam mana, kenapa aku jadi macam ni, jadi macam ni. Tapi payah lah kita nak fikir macam tu. Kita nak fikir hak orang tak elok je. Itu yang nombor satu. Yang tu nombor A. Pasal hak orang tu dia nombor satu. Bila kita nak fikir benda tak elok, maka terbitlah perangai-perangai buruk. Patutnya kita nak jadi baik, kita kena berkawan dengan orang baik. Nak jadi orang beriman, kena tengok ulama-ulama, kitab-kitab mengaji, baru boleh jadi orang soleh. Kalau kita tengok dengan melayan dunia ni, dengan televisionnya, dengan radionya, dengan benda hiburannya, internet dan sebagainya yang tak ada faedah, hak baik tu takkan datang kat kita. Dah duduk dengan jahat, jadi jahat lah. Hati benda tak elok dah. Kan? Nama je orang Islam. Duduk keras di Islam tu. Tapi tak nak buang. Dia tak nak buang aja. Dia keras sangat tu, kata keras tu. Woi, susah manusia lah keras apa ni. Baik, so kita lihat balik apa kelaziman yang dilakukan oleh masyarakat Melayu bila anak-anak mencapai akhir balik. Ini kelaziman. Kita cerita ni kita orang Melayu. Kita ni orang Melayu. Kita pun merasai, kita melalui zaman itu. Okey. Masa kita sampai akhir balik, mari kita tanya balik. Apa mak bapak kita buat kat kita? Apa mak bapak kita buat kita? Kalau yang perempuan tu, kamu pergi mandi tu. Mandi junub. Kena mandi dah. Mak kita ajar kita kan. Mungkin setengah yang faham kat sekolah, dia dah faham cakap nak buat macam mana. Pasti dia akan belajar. Pergi mandi junub sebagainya. Pergi solat kata mak kita. Tu kamu kena semayang dah tu. Waktu dah. Jangan duduk tinggal-tinggal semayang. Itu yang kita ingat pesan mak kita, bapak kita. Sedangkan itulah waktunya jatuh taklif syarak yang kita terlepas pandang. Jatuh taklif syarak ni maknanya had untuk waktu untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah SWT serta perintah-perintah menjauhi segala larangan Tuhan. Tu. Dan waktu anak itu akan memulakan amal Islamnya. Tu waktu itulah waktu yang akhir balik tu. Dia dah kena start dah menegakkan segala yang ma'ruf dan menjauhi segala yang mungkar. Jadi biasanya lah kita tak buat benda ni lah. Bukanlah kata benda ni nak kena buat lele tu, tapi aula dia lele tu lah. Jadi nak suruh solat dulu kan, ataupun ayah dia panggil. Kalau yang faham macam okey macam ni. Pergi mandi akak dah kamu dah ni, mari nanti mari di depan ayah ni. Kita ajar syahadah dulu. Contoh kita buat macam tu. Ataupun nak laki dah abang dah kan. Okey nanti abang pergi mandi selesai, mari depan ayah kita syahadah dulu. Sebab abang dah sampai akhir balik. Ni tak kita beli kek, kita buat happy birthday, tarikh akhir balik. Orang tak buat lagi sekarang ni, saya lelaki lagi mungkin ada orang buat. Mana yang liberal tu dia akan buat lah. Jadi waktu kita nak buat apa sebenarnya? Atau kita nak talqinkan anak kita tu, nak tajdidkan anak tu dengan kalimat syahadah. Biar dia terima iman Islam ihsan. Mana dulu? Kalau kita tak faham, kita ikut jalan yang biasa kan. Sebenarnya buat macam biasa. Tak apalah nak mandi selesai mandi tu nak buat. Betul kalau tak boleh hari tu, tengoklah hari lain. Tanya siapa-siapa yang boleh untuk disyahadahkan. Dah ilmu baru pula. Dah dituduh kita buat ilmu baru pula. Bukan ilmu baru. Dah tak pernah dibuat. Tu saya dah sebut semalam. Mazhab Hanafi, imam dia pergi ke rumah. Itu pun dulu. Sekarang ni dah mula tinggal dah. Puak-puak Hanafiah pun dah tak buat dah. Padahal dia kena buat. Saya dulu saya ingat duduk rumah sebelah rumah India Muslim tu. Dia panggil kenduri. Malam pergi. Tengok ada imam bersembahyang, ada anak budak. Tanya imam tu. Kamu buat apa kat sini? Dia kata mazhab Hanafi macam ni lah. Dia kata bila anak dalam rumah tu dah akhir balik. Kan? So dia buat kenduri. Dia buat kenduri lah. Sembelih kambing lah apa. Makan kenduri. Lepas tu panggil imam. Datang ke rumah. Imam tu buat kuliah lah sekejap. Ajar cerita pasal Islam ni kan. Kemudian dia ajar mengucap. Bagusnya saya kata. Kita boleh tak buat gitu? Boleh buat kenduri kenara. Kalau nak meriah majlis tu. Tak usah buat seorang-seorang. Panggil anak-anak jiran sekali. Siapa yang ada lagi. Buat besar-besaran majlis tu. Bagi orang semua tahu. Bagi budak ni ingat. Aku ingat dah dulu. Masa dia dah tua, dia ingat ketika dia disyahadahkan masuk akhir balik tu. Kan satu yang indah dalam hidup. Waktu-waktu ni yang penting. Sebab tu saya kata kita nak kena ubah cara kehidupan kita ni. Daripada kita keras terpacak, berkeras melawan perintah agama ni. Kita ubahlah kehidupan. Pasal benda ni untuk generasi, our next generation.
Kita nak generasi yang ke depan ni, generasi yang soleh. Kalau boleh biar tu dia orang lebih hebat daripada kita lagi. Bukan dekat hantar sekolah mengajar hafal Quran je. Ni hantar sekolah tahfiz je. Dan kita tak buat. Itu baguslah itu. So begitu. So ambil faham baik-baik. Jadi kita tanya balik persoalan ni. Masa kita akhir balik dulu apa kita buat? Kita kena ubah dah lepas ni. Baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. Jadi begitu aja lah ya untuk kuliah kita pada hari ini. Jadi keseluruhannya daripada awal tadi, kenapa saya bagi penjelasan sedikit tentang pengertian kalimat thayyibah tu. Kenapa, apa makna kalimat tu, kenapa kita kena perlukan kalimat tu. Kita kena mengucap, kita kena tasydid, kita kena amal daripada amalan-amalan yang Allah perintah kepada kita. Sebab kalimat itu adalah merupakan kemuncak kepada kehidupan kita, iaitu hakikat tauhid yang sebenarnya. Macam mana kita duduk mengerti, menyembah akan Tuhan yang kita sembah. Tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Dan Muhammad itu utusan Allah. Tanamkan dalam hati, kalau takdirkan mati pun, ada orang mati, ingat ada orang mati, dia boleh mengucap. Sebab dia masih mata dia terbuka. Berapa ramai orang yang dah hampir mati, dia tak boleh bercakap dah. Dia koma. Bila dia koma, dia nak mati macam mana? Sebab Nabi dah sebut, akhir kalam tu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa akhir kalam dia kalimat la ilaha illallah, masuk syurga. Sedangkan dia koma. Dia tak sedar. Kita nak ajar tak sempat dah. Nak kata nak pesan ke dia kan? Nanti kalau kamu koma, kamu kena macam ni. Boleh ke? Dia dah tak sedar dah. Jadi kita ajarlah ni. Ni sekarang ni ajar. Kalau takdirkan berlaku dalam koma ke dia apa, dia masih ingat. Maka macam mana dia nak mati dalam keadaan dia koma? Dia tak ada ucap. Maka bagi manusia yang macam ini, maka dia kena ada tambatan dalam hati dia tu, i'tiqad dia tu, pegangan dia tu, iman tu. Maknanya penyembahan dia kepada Allah tu, isbat tu duduk dalam hati, walaupun lidah dia tak boleh berucap. Ada orang juga ketika hampir mati, Allah bagi izin. Lidah dia tu, mulut dia boleh berkumat kamit menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu habuan masing-masing. Kita tengok kan ramai kan, macam kita nak tahu. Contohnya orang mati tengah tidur. Tengah tidur macam mana dia mati? Tiba-tiba dia mati. Dia rasa macam mimpi tu. Maka dia mati dalam keyakinan dia. Sebab tu Nabi suruh pesan, bagi orang nak tidur tu, suruh mengucap dulu. Takut dia mati dalam tidur. Ini perkara yang kita kena ambil berat lah. Kena ambil berat. Berapa ramai orang mati dalam tidur. Bangun-bangun dah tak ada dah pagi. Malam tadi elok sembang. Suami duduk sebelah. Ataupun isteri mati dalam tidur. Tak tahulah siapa satu dulu mati. Ada orang Allah bagi peluang. Dia sakit dia mati. Ada orang aksiden. Aksiden teruk lah. Sempat lagi bercakap. Sempat lagi ingat. Dia ingat dan nampak maut datang pada dia. So dia mengucap. Sebab tu mati kena redha. Maut datang mati ni kena redha. Kita tak boleh marah ke mati. Kalau marah ke mati masuk neraka. Kena redha kat mati ni. Bila maut ni makhluk. Dia datang kat kita, dia ambil kita, dia ambil nyawa kita. Malaikat maut yang ambil nyawa tu kena redha. Maka bila kita kena faham hari ni. Sebab tu kena isbat ni, kena tasydid ni, kena buat sungguh-sungguh. Kita kena membenarkan dengan hati kita tu akan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Supaya kalau apa-apa berlaku kat kita, bukan dekat lidah ucap kalimat la ilaha illallah, maka hati juga sekali mengisbatkan, mentasydidkan makna tu. Ketika maut tu datang menjemput. Ini saya nak cerita, kena khabar benda macam ni. Nanti pasal hari-hari kita lihat kematian-kematian berlaku. So bagi kita yang mengaji, yang faham, kita kena praktis benda ni hari-hari. Kena sebut hari-hari, kena lazim hari-hari. Sampai kalimat itu masuk dalam setiap hati kita dan setiap zarah-zarah tubuh badan kita tu. Setiap urat, setiap darah, setiap sendi, setiap kulit, setiap bulu, setiap ain, setiap sendi, semua tu ada kalimat tu. Jadi satu tubuh kita tu, rohani jasmani tu, ada kalimat la ilaha illallah tu. Supaya bila berlaku apa-apa kematian dan sebagainya, dia automatik dia sebut. Macam kita lah kadang terkejut kan. Terkejut, tersepak benda ke apa kita buat. Ada orang dia mencarut. Ada orang, dia cakap, mak engkau. Saya cukup pantang kalau ada budak dia sebut mak engkau ni. Kamu mati sebab macam tu lah saya kata.
mak engkau. Kita seronok biar kita lazim sebut benda tu. Sedangkan apa kita lazim kena sebut? Bila kita terkejut apa-apa kan, kita kena sebut Allah, paling tidak Allah. Kan? Ataupun tersepak benda ke, benda jatuh ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena latih mulut tu sebut benda baik. Macam orang latah terkejut. Macam itulah kematian tu datang. Dia datang mengejut. Masa tu apa yang kita lazim sebut, itulah mulut kita akan sebut. Kalau sebut Allah, Allah lah. Baru ni saya tengok tanya adik pupu saya, suami dia meninggal. Dia memang budak warak lah juga tengok. Terkejut lepas menebah pagi. Kan? Pagi menebah, bulan puasa baru ni. Kan? Tuan-tuan nampak dia pegang meja. Kalau kabut macam nak rebah. Jatuh. Lepas dia orang bersambut, pergi pegang, dapat pegang. Dia jatuh dia pun. Angkat dia masuk. Doa Allah, Allah, Allah kat mulut tu. Sampai habis nyawa. Dia macam tu kan? Dia kalimat ni kan boleh main-main. Dia kena lazim, kita kena sebut selalu. Bila terkejut, ya Allah. Jadi masa mati pun terkejut macam itulah. Kita tak tahu bila. Malaikat maut bukan datang bawa kita pun. Kita bukan ada tarikh kematian, tak tahu bila. Tapi yang pasti, tarikh kematian setiap manusia itu waktu depan dia. Waktu belakang tu waktu hidup. Ni hak semalam, hak pagi tadi tu. Hak pukul 8 lebih tadi tu waktu hidup kita. Depan ni kita tak tahu apa akan dia jadi. Di depan ni semua waktu mati kita. Tapi masa bila tak tahu. Nak sambut waktu tu. Tu, ya? Faham tak? Begitu. So, kita kena get ready. Maka kalimat inilah yang kita nak tekankan supaya kita menghayati kalimat ini. Itu yang kena terima dalam hati. Kita ajar diri kita pada mula-mula ni. Dalam hidup ni. Sebab tu orang yang memulakan kehidupan dia dengan kalimat syahadah, insya-Allah dia akan mati juga dalam kalimat syahadah tu. Kalau dia tak mulakan kehidupan dia, dia akan laralah selama-lamanya. Jadi kita minta berlindung daripada Allah. So begitulah jalan untuk hari ini insya-Allah. Jadi ambil faham baik-baik, mudah-mudahan nanti kita sambung lagi dalam masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.